Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Cikgu Haji Adi selaku pengacara majlis, Al-Fadhil, pengurusi Tuan Imam, ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada malam yang ceria, malam yang berbahagia, kita dapat berkumpul dalam rumah Allah Azza wa Jalla ini dalam program majlis ilmu untuk memahami suasana dan keadaan semasa. Kita kena tahu masa. Baru ni bulan Rabiul Awal, semua orang bercakap tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mari bulan Ramadan, orang bercakap Ramadan. Bila mari musim, negara kita ni dia panggil negara demokrasi. Demokrasi ni wajib setiap masa rakyat kena tunai tanggungjawab. Dia panggil memilih siapakah orang yang akan meneraju jadi ketua negara kita yang akan memerintah selama 5 tahun akan datang. Jadi dulu kita pada 14 hari bulan 10 22 dulu kita telah diberi teks khutbah oleh majlis agama dan imam berbaca sini. Tajuk dia menarik, kepimpinan dan adab memilih pemimpin. Jadi dalam khutbah ni tak boleh nak hurah banyak. Dia khutbah kan. Dia kena baca je. Jadi malam ni insya-Allah kita akan huraikan tajuk ini, kepimpinan dan adab memilih pemimpin, yang diberi garis panduan oleh pihak jabat agama untuk kita faham suasana semasa. Macam-macam hari ni. Ada orang kata tak boleh mengundi ni ikut Yahudi. Macam-macam dia punya proses. Tak? Kalau kata mengundi tak boleh. Kita yang tak pergi lah. Orang Islam tak pergi mengundi belakang. Orang bukan Islam halal bagi dia mengundi. Dia pakat pergi mengundi belakang. Siapa dia akan merintah negara? Jawabnya orang bukan Islam belakang merintah negara. Jadi pasal itulah bila kita bercakap, kita kena tengok di alam realiti. Dia panggil alam nyata. Maknanya orang British dulu bila dia nak tinggal negara ni, negara Malaysia, dia tinggal, dia beri satu undang-undang nama dia demokrasi. Bila demokrasi ni orang kena memilih, tak boleh duduk saja. Kalau duduk dia saja, orang lain pilih, kita tak pilih, kita duduk warak seorang, aku tak mahu campur ni. Ikut dia lah, siapa dia nak jadi pun, jangan siapa dia nak jadi. Kalau dia sudah jadi, kita nak buat apa pun tak jadi dah. Sebab benda sudah terjadi. Maka dalam teks yang kita sebut ni, dia sebut kepada kita yang pertama sekali, para jemaah sekalian, mungkin tuan-tuan masih ingat kot, khutbah kita tahun 14 hari bulan 10. Dia kata Islam itu ad-din. Islam adalah ad-din. Apa makna Islam ad-din? Iaitulah sistem cara hidup yang serba lengkap lagi sempurna. Maknanya dalam Islam ni ada belaka. Jangan kata Islam ni suruh semaya saja. Islam suruh kita puasa, suruh kita zakat dengan haji. Itu betul. Itu rukun Islam. Itu dia panggil rukun Islam. Tapi bukan sekat itu saja. Hak kata Islam duduk di masjid, duduk di surau, duduk Mekah tu, siapa dia tu? Itu kepahaman yang dibawa oleh penjajah. Penjajah mari, dia bawa kepada kita Islam ini ibadat khusus. Ibadat khusus. Semaya boleh buat masjid. Nak pergi haji, tak tahu siapa dia, ada orang sini hak pergi haji tahun 60-an. Ada hak pergi haji tahun 60-an. Pupus sudah. Pupus dah tak ada dah. Tahun tu
Dia pergi haji dengan kapal laut. Kapal besar, kapal laut dah. Jemaah kita sendiri mengatar di Pok Kelang, ada hok mengatar di Pulau Pinang, pelabuhan Pulau Pinang. Ana tengok lagi gambar Allah irham ayanda kita ni rahimahullahu taala. Gambar dia orang putih, bui hadiah lagi, bagi anugerah atas kapal laut macam-macam. Maknanya kalau nak haji orang putih boleh sediakan kapal. Nak masjid dia boleh sediakan masjid. Maknanya dari sudut ibadat khusus penjajah orang putih dia benar. Hak tak benar ni dia panggil komunis. Itu lain. Komunis maksudnya hak tak ada Tuhan tu. Itu negara komunis, negara yang tidak boleh. Tak boleh nak apa ni? Nak beragama tak boleh. Sebab ana ada beberapa negara sahabat-sahabat kita yang mengaji di Madinah dulu sekali, antara negara Soviet, dia panggil Soviet Union dulu, Rusia dulu. Bila Soviet jatuh, jadi pihak Universiti Madinah ni dia pergi ambil pelajar-pelajar anak-anak orang Islam di negara-negara hak tantan. Dia panggil apa, negara-negara Soviet di bawah negara dia dulu. Dia ambil. Jadi kita tanya dia, macam mana kamu hidup dalam negara yang dikuasai oleh komunis? Oh, dia kata susah. Duduk dalam rumah ni kena gali lubang dalam tanah untuk nak mengaji Quran. Mana kalau mengaji atas ni orang lalu baca apa? Oh, dia masuk rumah. Mana duduk dalam rumah, dalam tanah, buat lubang dalam rumah tu, ada lubang tanah untuk nak mengaji Quran. Itu negara komunis lain. Tapi bila mari negara yang sekular, yang di British ni, dia punya pahaman dia nya, salah satu daripada kepahaman dia nak memisahkan kehidupan kita ni beribadat, beragama hanya dalam masjid, dalam surau, dalam Mekah, puasa boleh pakat puasa, boleh tarawih, nikah kahwin ikut Islam, tapi yang lain-lain serah kat belakang. Dia nak tarbiyah negara ikut apa? Ikut undang-undang mana? Ikut dia. Bahkan sampai sekarang ni, walaupun kita sudah 60 tahun lebih dah. Berapa tahun dah kita merdeka? 1958. Lah ni 2022. 65 tahun. Tapi undang-undang penjajah kuat ke tak kuat lagi? Kuat. Itulah orang panggil kecuaian yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin umat Islam di negara kita. Waktu kita kuat dulu, gagah perkasa dulu, tak mikir nak ubah. Sekarang ni waktu mencari kestabilan. Sebab bila nak cari hak stabil, mana tak stabil lah tu. Kalau kita nak ubah bukan senang sekarang ni. Ramai orang-orang yang bukan Islam di dalam parlimen yang menyebabkan kita sudah lemah, sudah tidak begitu kuat. Maka bila kita kata Islam itu ad-din, maknanya Islam itu satu sistem cara hidup yang serba lengkap, lagi sempurna. Dalam Islam ada belakang. Ia mengatur seluruh kehidupan manusia dari sekecil-kecil perkara seperti berhadas. Nak pergi ke tandah pun Islam ajar. Orang yang ditanya Salman Al-Farisi, dia kata, Salman, agamamu ni ajar semua? Ya. Sehingga nak pergi ke tandah buat air pun ada peraturan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nak masuk kena baca doa. Cara duduk nak tandas pula tak boleh lama-lama. Jadi sampai peringkat kalau lah nak pergi ke tandas ada undang-undang, takkanlah dalam masalah halal haram, masalah pentadbiran tidak ada undang-undang. Maka itu yang dikatakan. Maka daripada sekecil-kecil perkara seperti berhadas, sehinggalah sebesar-besar perkara seperti urusan kepimpinan dan pemerintahan. Islam mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia, sama ada dari aspek berindividu, mana kita seorang-seorang hidup, ataupun berkeluarga, ataupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua kita ada belakang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, hari apa tu? Hari Hajjatul Wada. Ketika Nabi mengerjakan haji terakhir pada tahun yang 10 Hijrah, turun ayat Quran.
Allah kata pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Makna perjalanan agama sudah lengkap. Kalau kita kata tak lengkap lagi, undang-undang orang British lebih hebat, kita kata orang itu belum mantap agama dia. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, sudah lengkap, sudah cukup nikmat, dan telah aku redha Islam itu sebagai agama. Jadi Allah Ta'ala beri keputusan kepada kita, Allah redha Islam sebagai agama. Maka dengan itu para jemaah sekalian, bila kita kata Islam itu sebagai ad-din, din dengan makna cara hidup yang lengkap untuk dunia dan juga untuk akhirat. Tidak kata sakat dunia ya, la. Daripada kita mula-mula kita nak boleh hanuk lagi. Tuan-tuan ni ada. Nabi kita salah ajar bila orang tu berkahwin, nak duduk dengan isteri, ada bacaan. Boleh anak, boleh anak. Sambut anak, azan pula. Baca doa jaga anak. Maknanya daripada mula hidup sampai ke mati, cara nak masuk dari kubur, keluar daripada kubur, kita nak pergi ke syurga, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni semua ahli syurga. Amin. Mana itu agama, cara hidup di dunia sampai ke akhirat. Kita ni bukan satu kepahaman yang dibawa oleh penjajah. Kita duk kira nak hidup atas dunia. Akhirat esok dia tak percaya, buat kafir tu. Baik. Maka kepimpinan, pemimpin-pemimpin yang kita nak pilih ini adalah amanah, yakni tanggungjawab. Orang yang memimpin akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kepimpinan bukan tashrif, kemuliaan. Tak. Mana setengah orang ni dia salah anggap. Kalau boleh jadi ketua, boleh jadi pemimpin, boleh jadi YB, itu satu orang panggil satu kemuliaan bagi dia. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita kena mikir bahawa tanggungjawab yang kita pegang bukan kecil. Daripada nak jaga kampung, jaga kawasan, nak jaga negara, yang besar sekali nak jaga agama. Yang besar sekali kita nak jaga agama kita, supaya agama ini tidak diperkotak-katikkan oleh orang, ataupun dipermainkan oleh orang, ataupun dipinggirkan dalam pentadbiran. Tidak ada. Mana semua akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kepimpinan bukan satu tashrif, ia bukan untuk dibanggakan, sebaliknya ia adalah bebanan tanggungjawab. Mana kalau orang tahu dia ni akan memegang jawatan sebagai tanggungjawab untuk memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan hak agama, maka itu adalah satu orang yang mulia, insya-Allah. Kepimpinan merupakan perkara yang penting dan sangat diperlukan oleh semua manusia. Semua manusia dia kena ada. Tanpa kepimpinan, kehidupan manusia akan menjadi huru-hara dan kacau bilau. Tak boleh. Tak ada pemimpin. Kita tengok kalau dalam hayawan dia ada kepala dia. Dia mesti dia ada kepala boh dia, hak dia berjalan dia jiwa ramai-ramai. Sebab itulah kalau kita bela hayawan ke apa, gemala dia itulah, ketua dia akan ikut. Kambing beribu ekor, dia akan ikut kepala dia pergi. Maknanya kita manusia ni perlu ada kepala, perlu ada pemimpin. Jadi pemimpin yang kita nak ikut itulah satu benda yang paling penting dalam kehidupan kita bernegara. Tak boleh kita zuhud seorang, kita kata ikut siapa nak jadi pun. Aku nak duduk oleh bukit ni seorang, kita kata tak. Duduk oleh bukit, duduk mana, kita akan dipersoalkan, kita akan menerima tempias yang kalau baik, baik. Kalau tak baik siapa kita, apa yang kita terima itulah yang hasil daripada yang kita lakukan. Kerana inilah Al-Quran memberi penegasan melalui firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti taat, dan pemerintahan di kalangan kamu. Cuma bila sampai kepada atiullah mutlak, hak Tuhan suruh wajib kita kena ikut. Wa atiur rasul mutlak, mesti kita kena buat. Wa ulil amri minkum, dia tak kata wa atiu secara mutlak, sebab taat kepada ulil amri bersyarat. Sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata
ati'uni ma ata'tullah. Abu Bakar mula-mula jadi khalifah, ucapan sulung dia kata apa? Mu taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah. Kalau aku tak taat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada aku. Jadi kita dalam negara pun, kalaulah kita di pemimpin kita suruh kita taat kepada Allah, suruh buat baik, kita kena ikut. Tapi kalau dia suruh buat maksiat, kita tak payah buat maksiat. Timbul lagi soalan, kita kena bangun memberontak? Tak. Memberontak itu dia panggil burah, cerita lain. Kita bukanlah agama kita ni suruh memberontak, cuma kita nak pilih kena benda baik. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni dia tak apa jelas. Dalam undang-undang ada hukum hudud. Hak Allah Ta'ala kata hak ni haram, hak ni halal yang sudah diputuskan ataupun yang disebut oleh Nabi SAW. Tetapi ada hukum, dia panggil hukum dari sudut ta'zir, yang diberi keizinan oleh Allah kepada pemerintah untuk menyelesaikan. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi Quran kata menyelamatkan nyawa ada. Maka timbul dia panggil undang-undang jalan raya. Ini ada setengah orang, aku tak bayar sama yang jalan raya. Pasal apa? Tak ada dalam Quran. Sudahlah, mainlah. Duk mainlah api merah, tak ada dalam Quran. Apa lagi ada? Undang hak laju 60 tak ada dalam Quran. Lepas tu pakai langgar. Langgar cari mati dia buat dia dah. Maka walaupun tidak ada dalam Quran, tapi ada undang-undang khas. La wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Allah kata mu jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Jadi di antara undang-undang yang dibuat maslahah untuk keselamatan kita, nak jaga nyawa kita, jaga keselamatan, maka dibuat undang-undang jalan raya. Jadi cuma berbezanya kalaulah undang-undang itu dibuat dalam negara Islam yang kita sandarkan kepada ijtihad syar'i, kita boleh pahala. Tapi kalau buat undang-undang yang betul-betul ikut orang putih semata-mata, jadi kita tidak berpahala dalam masalah ikut orang putih dalam perkara itu. Jadi ini kita kata kita rugi. Baik, bermakna mentaati pemimpin. Mana pemimpin yang kita nak taat itulah pemimpin yang sepatutnya kita pilih dari kalangan orang-orang yang baik ataupun daripada kumpulan yang baik-baik. Maka dalam menentukan, tengok ni, ini dalam teks dia kata, dalam menentukan siapakah mereka yang layak dipilih sebagai pemimpin yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran dan Sunnah telah memberi beberapa petunjuk. Dalam Quran, dalam hadis ada petunjuk-petunjuk dan ada adab yang wajar diamalkan dalam menentukan pemilihan pemimpin itu. Jadi kita kata, kita nak memilih ni, apa dia syarat-syarat kriteria orang yang kita nak pilih. Ini garis panduan yang diberi kepada kita supaya kita faham. Yang pertama, tulis, yang pertama mestilah ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Kita kena ikhlas. Ikhlas itu amat dituntut dalam semua perkara, termasuklah dalam urusan pemilihan pemimpin. Sesungguhnya memilih pemimpin mestilah diniatkan untuk mencari keredaan Allah. Ini ada setengah orang yang duduk kelayi, dia kata mana ada, tak ada dosa pahala dalam masalah memilih-milih ni. Kita kata mana boleh. Pergi tandah pun ada pahala. Takkanlah memilih orang yang nak jaga agama kita tak boleh pahala. Maka dia kata di sini kita kena niat memilih untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Pemimpin yang dipilih kelak diharapkan dapat bekerja ke arah melahirkan masyarakat yang beriman. Yang pertama sekali kita kena tengok apa dia? Orang ni. Kalau kita pilih dia, apa dia yang kita boleh tumpang? Kapur kita ni dapat sekurang-kurangnya orang panggil benda-benda baik, pembangunan Islamnya bertambah baik, itu untuk peringkat kita, peringkat nasional, peringkat di negara, apa sumbangan yang dia boleh beri, boleh tolong, boleh bantu menjaga negara dan menjaga agama, maka itu orang yang kita nak pilih. Sebab kita nak pilih ni, kita nak cari keredaan Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata kerana nafsu. Pemimpin yang dipilih kelak diharapkan dapat bekerja ke arah melahirkan masyarakat yang beriman, taat dan patuh kepada syariat. Patuh kepada syariat maknanya kita sendiri, kita kena tengok orang yang kita nak pilih ni, biarlah orang Kelantan kata orang jauh, orang baik-baik. Dalam bahasa kapur kata mudah kira, senang basuh. Nah, itu bahasa Kelantan tu. Maknanya orang yang mudah.
mudah didekati dan ada faedahnya kalau kita lantik dia sebagai pemimpin, serta menjaga sumber alam semula jadi. Ingat malam, jangan duk mai merusakkan alam, merusakkan kerana pembangunan yang tidak dikaji dengan baik. Banyak benda-benda yang merusakkan, yang menyebabkan berlaku banjir-banjir hari ini di setengah-setengah tempat. Puncanya masalah parit tak betul, masalah macam-macam lah. Tanya orang-orang alam sekitar, pejuang alam sekitar yang telus, yang adil, kita akan dapat maklumat kenapa terjadinya perkara tersebut. Tuan-tuan jangan suruh mikir 2014 tu lah. 2014 tu bukan banjir, tu bala. Mana ada banyak, kalau ada parit banyak mana pun tak jadi apa dah. Mungkin dia sobat habis. Nak air naik lebih pada apa dah. Cuma bagi anaknya 2014 tu setelah berlaku beberapa bulan lepas pada itu, NGO mari bantu kita. Kita kata jazahumullahu khairan. Ada satu tempat, anda tak sebut, tapi dalam kawasan Kuala Kerayan juga, NGO mari daripada luar, Kuala Lumpur mari, nama Gulam. Dia mari bina masjid Balasoh Kapur tu, comel. Bila buat perasmian, anagi dia ajak suruh tazkirah. Salah seorang daripada orang kedai Kapur tu mari. Dia kata, ustaz, dia teriak menangis. Dia kata, ustaz, Allah hantar mari banjir. Allah hantar mari banjir besar, hanyut rumah dia sebab Allah nak suruh saya jumpa dengan ustaz. Kita kata subhanallah. Nak suruh dia jumpa dengan kita di masjid. Kalau tidak, jangan cari di sini. Cari tempat pelagar ayah, cari tempat judi, tempat cara-cara maksiat kampung lah. Benar. Tapi bila mari, ini kita kata, jadi ini di antara perkara-perkara yang penting yang kita kena kawal, yang kita kena jaga, iaitulah menjaga alam sekitar. Baik, itu kepentingan yang pertama. Yang kedua, cara memilih pemimpin juga dengan cara yang baik, hendaklah kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat istikharah. Amalan ini amat digalakkan dalam Islam bagi memohon petunjuk daripada Allah dalam menentukan siapa yang paling baik dari kalangan pemimpin yang terbaik. Maknanya dalam kawasan kita ni ada 4 orang contohnya. Dalam negara kita ni ada beberapa orang yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Kita pun kaji. Sebelum istikharah tu kita kena kaji dengan biasa dulu. Orang ni apa sifat dia? Apa perangai dia? Apa jasa dia? Apa peranan dia? Apa yang telah dia tengah buat? Kalau semua baik belaka, comel belaka, ketika itu kita akan pilih seorang dan kita akan istikharah minta Allah tunjuk. Dia tak boleh ambil pak gambar ni tapek depan, Allahu Akbar, ya Allah tunjuklah hak 1 2 3 4 ni hak mana sah aku nak pakai. Lah, bukan lagu tu. Sama juga dengan orang nak kahwin. Dia pergi pinang 5 orang perempuan. Pada malam tu dia istikharah, ya Allah ya Tuhanku, nak hak nombor 1 ke 2 ke 3 4 ke? Lah. Itu salah cara istikharah. Istikharah yang betulnya kita kena kaji dulu secara manual. Kaji dulu. Kamu dia hak tak nampak. Semua baik belaka. Nak pilih hak mana? Ketika itulah baru kita boleh minta Allah Ta'ala beri petunjuk. Tapi kalau petai lagi kita nampak dah, hak ni nombor, hak ni molek, hak ni tak juru, hak tak juru, tolak lalu. Jadi istikharah tu orang panggil nak melengkapkan maklumat kita yang batin, yang kita tidak nampak, yang kita tidak tahu apa yang sepatutnya ada. Baik. Yang ketiga, memilih bukan berdasarkan hawa nafsu. Jangan duk pilih kerana hawa nafsu. Kenapa awak sokong dia? Sebab dia banyak beri projek ke saya. Ada juga pasal dia gitu. Kenapa awak sokong dia? Sebab dia baik dengan saya. Tak kira dia baik sini tapi tempat dia buat kerja ni tidak baik. Sebab macam-macam lah kita kata perangai-perangai yang di luar ataupun kesan-kesan daripada lain-lain. Jadi kalau kita pilih dengan hawa nafsu, bahaya. Hakikatnya hawa nafsu sangat terkait dengan kecintaan kepada sesuatu secara berlebih-lebihan dan melampau sehingga membawa kepada kecintaan itu menguasai hati dia. Jadi kita kira kerana tak kira lah kerana orang kita ke, kerana apa benda ke, kerana yang pentingnya bukan kerana Allah. Itu mana bukan kerana Allah, maka kerana hawa nafsu. Kita kadang-kadang orang tak dia tahu pun. Dia tahu orang ni tidak baik.
Dari sudut integritinya lemah. Dari sudut kepribadian pun ada masalah. Tapi kenapa nak sokong juga, kenapa nak pilih juga? Tadi, kerana hawa nafsu. Jadi hari ni, dia akan menyesal nanti, dia akan rasa kecewa apabila nafsu dia tidak tertunai selepas daripada ini. Waktu ni semangat belakang ni, lepas pada ni tertunai. Kecintaan melampau seringkali cenderung membawa seorang untuk melanggar hukum Allah. Kerana itulah hawa nafsu perlu ditunduk supaya patuh kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 77, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil." Artinya, katakanlah wahai ahli kitab. Ini pokok ayat ini nasihat kepada pokok Yahudi dengan Nasara. Samalah. Nasihat Yahudi, nasihat kepada kita. Janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pilih mengikut hawa nafsu, maka dia akan merosakkan kita lebih daripada apa yang sepatutnya. Yang keempat, kenali calon pemimpin yang berkualiti, yang boleh buat kerja, yang kita nampak ada keikhlasannya, insya-Allah. Jadi kita tengok. Maka Allah SWT memberikan isyarat yang cukup jelas dalam memilih calon pemimpin. Hal ini disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 26, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil, jadi anak Syuaib ni, bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Maknanya orang yang kuat mana orang yang pandai buat kerja. Itu makna kuat. Amanah mana orang yang berintegriti, mempunyai akhlak yang mulia. Kalau dia menjadi pemimpin, dia tidak akan kosek harta-harta negara untuk membalut. Jadi sekarang ni kita boleh tengok berapa banyak harta ada, berapa banyak dia punya aset sudah ada, sudah terkumpul. Ambil di mana kalau tidak ambil daripada duit-duit yang diambil daripada jalan-jalan. Kalau yang benar tidak jadi masalah, tapi dibimbangi takut menjadi geruang yang kita beri pada dia ni menjadi sebab untuk dia bertambah kekayaan, bertambah kepada kedudukan yang lebih besar daripada itu. Baik, maka dengan itu pilihlah pemimpin yang punya nilai integriti, mana akhlak boleh buat kerja, dan orang yang punya amanah, yang tidak suka buat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi orang ada kepakaran, ada kewibawaan, kepribadian luhur, dan kejujuran serta keikhlasan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi kita jangan pengaruhlah dengan da'ayah-da'ayah yang diberi, tapi kita tengok kepada apa yang dibuat, apa yang telah dilakukan. Pilihlah pemimpin yang berupaya mengeluarkan manusia dari kebodohan, kejahilan kepada kecerdikan, kecerahan, memberi petunjuk pada manusia ke jalan yang lurus dan paling benar, meluarkan manusia dari kesusahan dan kesengsaraan kepada kesenangan dan kegembiraan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan para pemimpin, para pemerintah, bakal yang nak jadi pemimpin, jadi wakil ni, Nabi kata apa? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ini doa Nabi. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka. Waktu ni baik belakang ni. Kalau nak minta projek sehari dua ni cepat. Jangan nak jalan boleh, nak semua benda boleh berlaku. Orang baik, zaman orang baik, zaman orang pemurah, dia panggil sekarang. Lepas pada ni kita tengok. Waktu berkuasa, fasyaqqa alaihim, dia menyusahkan rakyat. Nabi kata fashquq alaihim, menyusahkan dia nanti. Hidup senang di dunia, susah di akhirat. Wa man waliya min amri ummati syai'an, sesiapa yang menguruskan urusan umatku, farafaqa bihim, dia bersikap lembut baik dengan mereka, farfuq bihi, maka berlembutlah dengan mereka. yakni Allah Ta'ala beri rahmat pada pemimpin yang sedemikian.
Jadi para jemaah sekalian, itu di antara 4 perkara yang disebut dalam teks khutbah kita ni, ciri-ciri memilih pemimpin. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah siapa yang orang yang kita nak pilih. Jangan duk ikut hawa nafsu, jangan duk ikut diayah, jangan terlalu pengaruh dengan TikTok. Sekarang ni kuat dia main TikTok, dia panggil. Oh, main TikTok, keluar mata ni TikTok ni. Zairah orang tu melawak orang ni, janji-janji yang ditabur sudah pun bertabur-tabur janji beberapa kali dah. PRU kita sudah dengar janji-janji, ada yang jadi, yang banyak yang tak menjadi. Kita mengatakan kita boleh kenal orang-orang yang bagaimana sedemikian. Besok khutbah yang akan disampaikan pula iaitulah tentang tanggungjawab rakyat. Tuntutan melaksanakan tuntutan amanah. Maknanya apa dia tuntutan? Artinya rakyat tak boleh berdiam diri. Maknanya kita mesti tunaikan tanggungjawab. Kita memilih siapakah calon yang kita nak pilih yang baik-baik, insya-Allah. Yang kita mengharapkan kita pilih ni kita dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla sebab niat kita baik. Maka tanggungjawab yang kita kena buat, keluar bagi beri sokongan kepada orang yang kita berfikir, kita mengharapkan orang ini akan memberi kebaikan kepada kita, memberi kebaikan kepada negara kita, dan sekaligus yang paling besar sekali memberi kebaikan kepada agama kita ini. Maka itulah yang paling besar sekali. Maka dengan itu, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'a. Allah SWT akan bertanya setiap rakyat, setiap pemimpin tentang orang di bawah tanggungjawab dia. Dia bukan senang nak jadi pemimpin ni. Hafidha zalika am dayya. Dia menjalankan tugas ataupun dia bersuka-suka je. Waktu dia baik-baik, waktu dia lupa-lupa kepada orang, pergi cari tak jumpa, kita mengatakan orang ni akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan atau pangkat yang diperolehi oleh seseorang dengan cara yang benar adalah merupakan amanah yang besar yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Oleh itu wajib ditunaikan dengan ikhlas, jujur dan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan kuasa adalah satu pencabulan terhadap amanah Allah Azza wa Jalla. Sebarang pencarian harta, penambahan gaji daripada gaji atau upah yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuasa atau kedudukan yang dipertanggungjawabkan dengan cara yang tidak benar di segi agama dan undang-undang adalah merupakan usaha dan buat kerja-kerja haram dan memakan perkara yang haram, wal iyazubillah. Maka dengan itu tugas kita sebagai pemilih, kita kena memilih orang yang berkelayakan, orang yang baik, orang yang boleh memberi kebaikan kepada agama dan juga negara. Maka pada zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan perlombaan mencari nama, pangkat, pengaruh dan harta. Zaman yang penuh dengan ujian. Apakah saat yang telah diramalkan oleh Nabi SAW telah hampir tiba, bahawa di akhir zaman nanti ramai orang yang berlomba-lomba mencari kedudukan. Kita kata wallahu alam, di zaman kita atau zaman sebelumnya memang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul lagi soalan yang terakhir. Tadi ciri-ciri orang yang kita pilih. Timbul lagi soalan, ada tak ciri-ciri yang tak boleh dipilih? Ciri-ciri yang tak boleh dipilih. Setelah saya tengok beberapa teks khutbah dan juga kenyataan yang dikeluar oleh pejabat mufti, kita jumpa sebuah negeri, Jabatan Mufti Negeri Perlis telah mengeluarkan senarai calon PRU yang tidak boleh diundi. Itu pandangan dia. Tuan-tuan boleh fikir sendiri, ada ke tidak. Dia kata di antara yang tidak boleh kita beri sokongan, yang pertama, calon yang telah menzahirkan permusuhan pada Islam. Ini bahaya. Dia nampak sangat, kalau ada kes apa-apa, orang Islam ke berlawan dengan pejabat agama ke, saman mahkamah, pokok ni ada selalu cokoh itu. Dia menjadi peguam, dia yang menjadi pembela, dia menjadi apa. Manakala ada kumpulan ni, jangan pergi dekat. Kalau kita ambil juga bermakna dibimbangi kita termasuk dalam saham yang tersebut. Nah, ini yang pertama, calon yang telah menzahirkan permusuhan dengan Islam. Orang ni tak salah. Walaupun dia boleh pakai tudung, mari buka puasa sekali dengan kita sekalipun, tuan-tuan berhati-hati. Itu lakonan ketika musim berlakon.
Yang kedua, calon yang jelas menyokong pihak yang memusuhi Islam, sekalipun dia mendakwa dirinya seorang Muslim. Dia kata dia Muslim, tapi dia pergi sokong kumpulan yang memusuhi Islam. Hak tadi memang orang kafir sungguh. Yang ni orang Islam, tetapi menyokong pihak-pihak yang menentang Islam. Ni amal juga kes macam ni. Itu dua. Saya tak baca dia punya huraian, tuan-tuan boleh tengok dalam pejabat mufti, kenyataan pejabat mufti ni jelas ada di web dia. Yang ketiga, calon yang ada rekod rasuah atau salah guna kuasa, atau yang menzahirkan kesediaan atau kelihatan berpotensi untuk terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa. Ini pun jangan disokong juga. Nanti sebab apa? Sebab Nabi SAW ajar kepada kita, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Mu kena tolong saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Oleh orang kena zalim memang kita kena bantu. Tapi orang zalim tolong macam mana dia? Maka hadis ini mengatakan bahawa kita nak tolong orang yang zalim dengan kita melarang dia daripada terus menjadi. Mana kalau kita tahu orang ni nampak dah gaya-gaya dia ataupun rekod-rekod yang sudah ada banyak menyalahguna kuasa, kalau kita pergi sokong juga, bermakna kita tidak menyekat kezaliman yang dia buat. Waliyazubillah. Yang keempat, calon yang menzahirkan sikap zalim dalam pengurusan atau pentadbiran kerana mengutamakan kepentingan diri atau keluarga ataupun pihak tertentu ataupun bangsa tertentu. Dia duduk main bangsa pokok dia, ya. Jadi hak ni tak boleh masuk juga. Itu yang keempat. Yang kelima, calon yang punya rekod perkhidmatan yang buruk. Ayatnya susah, dia yang senang. Langan. Ini panggil kita macam-macam, kita tengoklah gaya-gaya hidup orang yang sudah ada. Yang kelima, yang keenam, calon yang zahir tanda tidak berkeupayaan untuk menjalankan tugas dia. Mana orang ni kalau kita beri tugas tak aktif kap pun. Allah, kalau pergi ke parlimen kau duduk tidur je. Nak cakap tak orang tak pandai. Tak ada isu. Kampung dia buat naik. Kita kata hak ni pun susah juga nak mikir. Jadi sebab itulah dalam masalah negara demokrasi ni bukan mudah. Pakai akak belaka tak jadi. Yang ketujuh, sifat yang ketujuh yang tak boleh disokong, calon-calon yang punya latar belakang berbohong. Kalau cakap tu cara putar belik je. Tengok dalam sekarang ni orang boleh tengok semua dalam video-video yang sudah ada, dalam video yang sudah ada, maka video-video tu jelas. Sekali cakap begini, sekali cakap begini, janji itu janji ni, bila boleh apa yang dia buat tak tunai pun, kita mengatakan inilah yang dikatakan calon yang mempunyai latar belakang suka berbohong. Ini 7 kategori calon yang disyorkan, yang diberi garis panduan di antara calon senarai calon yang tidak boleh disokong. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh baca dalam web pejabat mufti yang jelas mengeluarkan kenyataan ini, dan juga boleh tengok balik dalam teks khutbah yang dibaca oleh imam-imam khatib pada Jumaat berapa bulan tadi? Jumaat 14 hari bulan 10 2022. Dicampur dengan huraian kita sikit pada malam ni. Mudah-mudahan ada garis panduan. Tuan-tuan tak banyak sangat. Sebab ramai orang bertanya, Ustaz, kita nak pilih yang mana? Inilah kriteria memilih. Kita ustaz ni tak boleh masuk masjid hidup ngepi akak bendera, tapi kita boleh bagi garis panduan supaya tuan-tuan boleh berfikir. Yang terakhir yang kita kena berfikir, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang sahabat mari tanya, dia kata, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita di akhirat? Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang kita sayang. Atas dunia ni kita sayang pada siapa? Jadi kita pilihlah nak berkasih sayang, kan? Kita pilihlah kita nak memberi ketaatan, nak beri sokongan, biarlah orang ini sekurang-kurangnya kumpulan ini dapat kita juga mendapat menumpang manfaat di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah garis panduan ringkas yang dapat kita kemukakan berdasarkan kepada apa nasihat-nasihat yang diberi oleh para ulama di Malaysia yang memahami suasana demokrasi,
Jadi ada juga orang keluar fatwa negeri Arab. Saya kata sukarlah kita duduk di Malaysia, kita ambil fatwa Arab yang tak ada pilihan raya, kita mengatakan susah. Jadi tuan-tuan kena ingat, bila kita tak masuk, tak beri mana-mana sokongan, bermakna orang yang bukan Islam dia solid. Tengok kawasan-kawasan yang bukan Islam ramai hari ni. Jangan main. Payah tak boleh nak tembus pokok dia. Jadi kenapa orang bukan Islam boleh bersatu hati? Kenapa kita umat Islam begitu berpecah hati sampai mereka kita tahu tak ada kekuatan pun nak mari pacak daerah juga. Sebab apa? Sebab nak tunjuk perlawanan. Itulah masalah kita hari ini. Kita mengatakan selagi ummah ini tidak bersatu, selagi ummah ini tidak kembali kepada wahdatul ummah, kita akan duduk dalam kelemahan. Nanti kita akan diperkotak-katikkan oleh orang lain. Kita kata jangan salahkan orang, salah kita sendiri sebab salah membuat perhitungan ataupun membuat pemilihan. Allahumma walli alaina khiyarana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami mohon dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi, supaya engkau kurniakan kepada kami iman yang baik, akhlak yang mulia. Berilah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, serta rezekikanlah kepada kami mendapat pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang ikhlas untuk membaik pulih negara ini, memakmurkan negara ini, dan memberi tempat yang tinggi kepada agama Islam dalam negara ini, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah taufik kepada kami dapat membuat pilihan yang terbaik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk kebaikan negara, kebaikan agama dan negara, dan juga kebaikan masyarakat. Allahumma walli alaina khiyarana, Allahumma walli alaina khiyarana, Allahumma walli alaina khiyarana, wa la tuwalli alaina shirarana ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.